Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2024. Perkara yang pertama yang saya ingin membangkitkan adalah berkenaan dengan penyalahgunaan dadah yang semakin meningkat dalam tempoh 2 tahun ini di Kuching dan Sarawak. Ramai pemuda telah didapati terjebak dalam kegiatan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang. Pada minggu lepas, 15 hari bulan Oktober 2023 malam, seorang mahasiswa perempuan berusia 22 tahun bernama Edith T. Yandi ditemui mati di sekitar kawasan petanak di Kuching. Laporan berita pertama berkenaan kematian mangsa dalam Singchiu Daily melaporkan mangsa meninggal dunia di sebuah pusat hiburan di kawasan petanak, Kuching. 2 hari kemudian, iaitu pada 18 hari bulan Oktober 2023, pihak polis mengeluarkan kenyataan menyatakan mayat mangsa ditemui di tepi jalan berhampiran sebuah pusat hiburan di kawasan itu. Dalam kenyataan pihak polis, ia juga mengatakan bahawa siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah dan kes itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut, iaitu sudden death report. Ahli keluarga amat terkejut apabila mendapati pihak polis begitu cepat mengklasifikasikan kematian mangsa itu sebagai SDR. Menurut keluarga mangsa, ujian air kencing ke atas mendiang mengesan 3 jenis dadah, termasuk metafetamin, iaitu biasa dipanggil ais, MDMA biasa dipanggil ecstasy, dan cotinine. 2 daripadanya, iaitu metafetamin dan MDMA, adalah dadah terlarang dalam negara kita. Puan dan Di-Pertua, saya ada satu salinan laporan ujian air kencing tersebut dan saya percaya bahawa pihak polis juga ada menerima salinan laporan ujian air kencing tersebut. Bagaimana seorang perempuan muda boleh mati secara tiba-tiba? Ini adalah satu soalan keluarga dan kawan mangsa yang amat menginginkan jawapan, terutamanya memandangkan ujian air kencing mangsa positif bahan terlarang. Apakah sebab kematian mangsa? Siapakah orang terakhir bersama mangsa sebelum beliau meninggal dunia? Adakah beliau didorong, dipaksa atau secara sukarela mengambil dadah? Memandangkan beliau masih pelajar universiti dan balik Kuching untuk bercuti, dari manakah beliau mendapat dadah itu? Adakah beliau mati di pusat hiburan atau beliau mati di tepi jalan seperti yang dilaporkan oleh pihak polis? Seorang gadis muda takkan mati secara tiba-tiba tanpa sebarang sebab. Dengan kesan 2 bahan terlarang dalam ujian air kencing mangsa, sama ada di pusat hiburan atau di tepi jalan. Bagaimana siasatan polis boleh begitu cepat dan tergesa-gesa membuat kesimpulan bahawa tiada unsur jenayah dan dengan itu mengklasifikasinya sebagai SDR? Dan adakah polis akan tutup kes sebegitu saja? Jika kita serius dalam memerangi penyalahgunaan dadah, kes ini tidak sepatutnya ditutup dengan begitu mudah. Tambahan pula, bagi mencari kebenaran kematian Edith, saya mengesah pihak polis menjalankan siasatan rapi berhubung kejadian ini. Memandangkan siasatan pihak polis di Kuching telah menyimpulkan kes ini secara SDR, mungkin adalah lebih sesuai untuk Ibu Pejabat PDRM dari Bukit Aman menghantar satu lagi pasukan siasatan ke Kuching untuk menjalankan siasatan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Seperti yang saya katakan tadi, penyalahgunaan
dadah semakin berleluasa sejak akhir-akhir ini di Kuching dan Sarawak. Kami sebagai rakyat biasa hanya boleh bergantung harap kepada pihak polis untuk melindungi kami dan anak-anak kami daripada penyalahgunaan dadah ini. Mungkin jika pihak polis lebih berhati-hati, berkesan dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan dadah dalam beberapa tahun kebelakangan ini, nyawa Edith akan diselamatkan. Namun apa-apapun, kita berharap tragedi sebegini tidak akan berulang lagi pada masa depan. Justru saya mengesah agar PDRM mempertingkatkan usaha dalam memerangi isu penyalahgunaan dadah bukan sahaja di Kuching, malah di seluruh Sarawak dan negara. Isu keduanya adalah berkenaan mengenai isu tenaga hijau dan promosi dasar pelepasan karbon rendah. Sudah tiba masanya untuk kerajaan melalui struktur percukaiannya memberi ganjaran kepada industri atau perniagaan yang menggunakan tenaga hijau atau tenaga boleh diperbaharui dengan rebate cukai atau kadar cukai yang lebih rendah daripada industri atau perniagaan yang menggunakan tenaga bahan api fossil fuel konvensional. Oleh itu, saya bercadang agar kerajaan mengimplementasikan satu mekanisme carrot and stick di mana syarikat yang menggunakan tenaga boleh diperbaharui sebagai sumber tenaga mereka dan mempunyai pelepasan karbon rendah atau SIFA diberikan insentif cukai atau membayar kadar cukai syarikat yang lebih rendah, manakala bagi syarikat yang menggunakan tenaga bahan api fosil dan mempunyai pelepasan karbon yang lebih tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Ini akan membantu dalam menggerakkan ekonomi kita ke arah matlamat negara kita untuk mengurangkan CO2 intensity against GDP sebanyak 45% menjelang 2030 dari Paras 2005 dan menjadi negara bebas karbon menjelang tahun 2050. Sehubungan itu, Sarawak sebagai sebuah wilayah pada masa ini menjana 75% tenaga elektriknya daripada kuasa hidrogen dengan empangan batang air, empangan bakun dan empangan murum telah menyumbang banyak ke arah matlamat negara ini. Lebih penting lagi kepada ekonomi Sarawak dengan mengekstrapolasikan rasio penjanaan tenaga elektrik itu di Sarawak, dapatlah kita menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya lebih kurang 75% daripada industri dan syarikat di Sarawak ini kini menggunakan tenaga boleh diperbaharui sebagai sumber tenaga mereka. Oleh itu, satu mekanisme perlu ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengiktiraf perkara ini dengan betul dan sistematik dan memberi industri dan perniagaan di Sarawak dengan ganjaran yang sesuai dengan dalam bentuk kadar cukai yang lebih rendah atau grant tambahan atas sumbangan Sarawak terhadap kehijauan negara kita. Tanpa sistem sedemikian, terdapat negeri di Malaysia yang menyumbang sebahagian besar daripada pelepasan karbon negara tetapi menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Manakala bagi negeri yang membantu negara mengurangkan intensiti CO2 mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. In other words, the externality of the high polluting state is passed on to the low polluting state. And that is not fair to state like Sarawak, which is a low polluting state, dengan izin. Perkara ketiganya adalah berkenaan pembangunan wilayah yang lebih seimbang. Sudah diketahui bahawa dalam suku pertama 2023, Malaysia menarik ringgit Malaysia 71.4 bilion dalam pelaburan yang diluluskan dengan FDI menyumbang 37.5 bilion dan DDI, Domestic Direct Investment, menyumbang 33.9 bilion. 5 negeri teratas yang menarik
Sebahagian besar pelaburannya yang diluluskan untuk first quarter 2023 ialah Kuala Lumpur, Johor, Selangor, Perak dan Sabah. Persoalan daripada saya, Stampin, adalah apakah kedudukan Sarawak? Sudah wujud jurang perbezaannya besar dalam pembangunan perindustrian dan ekonomi antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Jika aliran pelaburan ini berterusan, jurang perbezaan akan semakin melebar dari semasa ke semasa dan bukannya apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri iaitu memastikan pembangunan wilayah lebih seimbang. Sejak beberapa dekat lalu, ratusan ribu rakyat Sarawak telah tertarik ke Semenanjung, terutamanya Lembah Kelang, kerana terdapat peluang ekonomi yang lebih baik di sini. Untuk mencapai pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan menterbalikkan pergerakan demografi ini, kerajaan perlu membuat dasar yang menjadikan Sarawak lebih menarik bagi FDI dan DDI untuk melabur berbanding Semenanjung Malaysia. Sehubungan ini, saya merayu kepada kerajaan untuk mengenapastikan beberapa kawasan Free Trade Zone dan Pioneer Industrial Tax Incentive Zone di Sarawak dan menyediakan insentif cukai dan grant kerajaan yang lebih baik agar menarik FDI dan DDI ke Sarawak. Isu keempat, pada bulan Januari tahun ini, saya kemukakan 10 kes aduan ke Kementerian Keuangan berkenaan 10 orang pemegang akaun bank di mana simpanan mereka dalam bank telah dipindah ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan mereka. Sampai hari ini tiada seorang pun daripada mereka itu dapat apa-apa ganti rugi daripada bank. Saya ingin tahu apakah Kementerian Keuangan telah berlaku atas kesemua 10 kes itu dan apakah status siasatan polis atau bank negara atas 10 kes itu. Adakah semua itu terbiar saja atau mangsa-mangsa itu dibiarkan begitu saja? Saya harap boleh dapat satu jawapan atau laporan daripada Kementerian Keuangan berkenaan tindakan lanjutan yang dibuat sama ada oleh polis atau bank negara atau Kementerian Keuangan atau apa-apa agensi kerajaan atas 10 kes aduan itu. Pada masa itu adalah dicadangkan oleh kerajaan untuk mengkaji undang-undang yang sedia ada supaya memberi perlindungan kepada pemegang akaun bank. Saya ingin tahu apakah status pengajian itu. Bilakah pindaan itu akan dibentangkan di Dewan ini? Pada penelitian saya, kerajaan hanya perlu buat pindaan terhadap Part 8 Part ke-8 Financial Services Act, di mana bank-bank diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemegang akaun yang duit mereka dalam akaun dipindah ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan mereka. Kecualinya, bank-bank boleh membuktikan bahawa pemegang akaun itu adalah terlibat dalam skam itu dan menerima manfaat daripada insiden itu. Oleh itu, saya mengiru kerajaan supaya secepat mungkin buat pindaan terhadap undang-undang itu. Isu terakhir yang saya ingin bangkitkan adalah berkenaan program skim penstabilan harga minyak masak iaitu COSS. Saya menyambut baik skim COSS yang dilaksanakan oleh kerajaan di mana kerajaan memperuntukkan subsidi supaya minyak masak dalam paket 1 kilo dijual pada harga RM2.50. Di bawah skim COSS itu, kontraktor-kontraktor dilantik untuk mempaketkan minyak masak dalam paket 1 kg dan akan kontraktor-kontraktor itu akan dibayar oleh kerajaan atas usaha mereka itu. Kalau harga minyak masak dari kilang minyak itu adalah lebih daripada RM2.50, harga lebihan akan ditanggung oleh mereka dahulu dan selepas itu di-reimburse oleh kerajaan. Pada tahun ini jumlah peruntukan untuk skim COSS adalah 500 juta yang akan dinaikkan kepada 845
juta untuk tahun 2024. Sebelum kita masuk ke tahun depan, saya dimaklumkan bahawa walaupun ada peruntukan dalam bajet 2023, ramai kontraktor itu tidak dibayar oleh kerajaan sejak bulan Jun, iaitu lebih kurang 4 bulan tunggakan kerajaan hutan kepada mereka. 1 tahun 500 juta, maka 1 bulan lebih kurangnya 42 juta. Tunggakan 4 bulan itu bermakna 160 juta yang diutang oleh kerajaan kepada kontraktor-kontraktor itu. Ia bukan satu jumlah yang kecil. Apa sebabnya? Walaupun ada peruntukan tetapi kontraktor itu tidak dibayar sehingga sebegitu lama. Ramai daripada kontraktor ini telah menghadapi masalah kewangan akibat daripada tunggakan kerajaan itu. Kalau mereka jadi muflis, program CIOS SS itu akan terjejas dan bekalan minyak masak subsidi itu akan terputus-putus. Maka saya mengiru kerajaan supaya segerakan pembayaran tunggakan itu supaya program CIOS SS itu boleh dijalankan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Setampin.